Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أما بعد. Alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran marilah kita merafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberi peluang kita lagi untuk hadir ke masjid ini bersama-sama mendengar kuliah maghrib. InsyaAllah hanya dibenarkan kuliah maghrib sahaja, subuh tidak dibenarkan, kuliah asar pun tidak dibenarkan buat sementara waktu, tuan-tuan. Jadi untuk maklumat sahaja, sebenarnya pada tak silap saya 28 dah keluar kenyataan boleh dibenarkan hanya kuliah maghrib sahaja. Jadi Alhamdulillah Allah memberikan saya kesihatan dan juga tuan-tuan diberikan kesihatan hadir pada malam ini untuk kita membincangkan tentang mengenai dosa-dosa besar karangan Imam Az-Zahabi. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambungkan pengajian kita pada tajuk yang keempat, yakni dosa-dosa besar yang keempat, yakni meninggalkan solat. Wa na'udzubillah min zalik. Sebenarnya bab sihir kita belum habis. InsyaAllah saya akan perluaskan lagi, perincikan lagi tentang bab sihir ini, tuan-tuan. Jadi sebagaimana saya maklumkan bahawa tahun 2021 kita akan teruskan insyaAllah. Dan insyaAllah kemungkinan ditambah lagi satu lagi kelas, sebab kerajaan dah tambah lagi peruntukan, jadi kena tambahlah satu kelas insyaAllah dalam bulan 3 ini. Tadi ikutkan 2 kelas sahaja. Jadi satu kelas 4 kali, sebulan 4 kali, 2 kelas 8 kali, tambah lagi 1 kali. Jadi 9 kali baru dan dikira macam tu. Kan? Ada pula. Peruntukan dah
pun kita on saja, mana dia hantar pergilah, jangan jauh sudah. Sekarang ni kita dah takut tuan. Kalau tuan takut, saya pun takut juga. Bukan takut apa. Kita berhati-hati. Sekarang 4 hari, 5 hari 5,000, 4,000 tak turun. Hari ni baru turun sikit, 3,000 lebih. Jadi itulah kita punya usaha dan ikhtiar kita. Itu pun ada yang dogil. Hari-hari ada kena tangkap, tak pakai topeng pelitup muka, tak jaga jarak. Saya pun tak faham. Kadang-kadang Melayu ni pun dia buat tak faham. Depan mata saya pun tuan-tuan, bukan kata kat orang lain, depan mata saya pun berlaku saja. Memanglah kalau tak ada penguat kuasa datang, polis ke apa, topeng lah. Kalau ada orang datang 1,000, kemungkinan akan lagi naikkan. Sebab hari ini diumumkan lanjut lagi 2 minggu. Terperang belakang rumah kan, kena anak 8 orang, 6 orang, habis boleh. Mukadimah sikit. Dalam tak jumpa, sebulan tak jumpa, maka mukadimah panjang sikit, jangan marah, nanti kena jual. Okey tuan-tuan, 6 orang, 8 orang, masak tengah hari, malam dah habis. Betul tuan, bukan cakap saja tuan, anak saya macam tu tuan. Itulah kan, nak buat apa lagi? Makan tidur lah kan. Keluar tak boleh keluar 2 orang saja. Saya keluar seorang je, rumah tak ikut, seorang saja. Ada can tak ikut kan, ada can lah. Ustaz ni pandai ada can pula pokok pangkal hati kita, tu aja. Mana pergi kalau hati kita ikhlas, InsyaAllah tak jadi masalah tuan. Pokok pangkal hati kita tuan. InsyaAllah tuan, kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini akan hilang di dunia ini tuan, insyaAllah tuan. Inilah yang kita dah belajar tentang yakni apa yang kita belajar pada lepas bulan-bulan lepas, yakni ta'alluq qudrah Allah, ta'alluq iradah Allah, ta'alluq ilmun Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan ta'alluq qudrah, kuasa, ta'alluq iradah kata Allah ta'ala, ta'alluq ilmun Allah ta'ala, iaitu ada 6 ta'alluq, iaitu sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmun, sama, basar dan kalam. Ini berkaitan dengan ta'alluq yang mana sifat ini melampaui pada sifat-sifat biasa. Yang kita belajar tentang ta'alluq saluhil qadim, tanjizil hadis, itu semuanya telah berlaku pada masa sekarang. Sebab kita kena belajar, kita kena tahu inilah qudrah Allah, iradah Allah, ilmun Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena terima lah. Ada sebabnya kenapa Allah jadikan. Mengikutkan Allah boleh sama ada menjadikan, mengadakan ataupun mentiadakan. Ada sebab-sebabnya. Setiap perkara itu, setiap yang terjadi ada sebab-sebabnya. Dan Al-Quran menjelaskan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Kata Muhammad, tidak aku timpa musibah kecuali apa yang telah tertulis. Qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maulana, yang lebih tahu. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka ke atas Allah saja orang-orang yang mukmin berserah diri ataupun bertawakal. Inilah dikatakan ta'alluq qudrah, iradah, dan juga ta'alluq ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik pada tajuk yang kita belajar pada tahun-tahun lepas. Okey, insyaAllah sebagai pembukaan pada malam ini. Pada malam ini insyaAllah kita akan sambungkan tentang sihir dan memperjelaskan tentang apakah ciri-ciri, apakah bentuk-bentuk sihir tersebut tuan-tuan. Dalam kitab ini hanya ringkas saja, tak disebut apakah yang dikatakan sihir tadi. Dalam kitab ini menjelaskan tentang
dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih tentang 70 lebih dosa-dosa besar karena Imam Az-Zahabi, insya-Allah. Termasuk tentang kedudukan sihir dalam agama kita, dalam agama Islam kita. Jadi penganut agama Islam, kita ni orang Islam dilarang keras, sama sekali dilarang daripada mengamalkan sihir. Jadi siang tadi kita tak tahu bahawa termasuk antara kedudukan yang ketiga antara dosa-dosa besar. Yang pertama iaitu al-isyraku billah, menyekutukan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua membunuh manusia. Yang ketiga as-sihr. Setiap tentang kedudukan, yakni kedudukan dosa-dosa besar tadi cantik disusun oleh Imam Az-Zahabi daripada yang pertama sekali sehingga yang terakhir. Semuanya, kebanyakannya mengenai terkena pada kita manusia ini. Kalau kita belajar sampai habis, semuanya kebanyakannya terkena kepada kita mengenai kita diri manusia. Umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir. Terlihat tuan, kat mana? Sabah meteor pun dah jatuh kan. Itulah tuan. Apatah lagi kita pun tak tahu tuan. Itu menunjukkan kemungkinan tuan, kita nak hampir pada hari kiamat tuan. Allah takut. Kita rasa takut tuan. Dan kemungkinan COVID-19 ini kemungkinan juga menuju kepada hari kiamat. Allahu Akbar. Wa na'udzubillah min dzalik. Dah setahun tuan, kita hidup dengan COVID-19 setahun dah bersama kita. Kebarangkalian untuk pulih, Allahu Akbar, tak dapat dipastikan lagi tuan. Mudah-mudahan penyakit ini pergilah. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala supaya penyakit ini hindarkan daripada kita, insyaAllah. Maka kita jagalah saranan KKM, saranan MKN, mana kita pergi juga pakailah pelitup muka, sarungkah kita, hand sanitizer, dan juga jagalah jarak fizikal kita. Dulu sosial, sekarang jarak fizikal. Kena jaga itulah. Sebelum sampai vaksinasi tuan, insyaAllah sampai pada 26 tak silap saya, kemungkinan pada frontliner dulu kita ni, kemudian yang mana telah difatwakan bahawa vaksin ini adalah punya harus boleh kita gunakan pas barang wang dia 18 tahun ke atas. Kemudian sebelum disuntik ni, jangan lihat kita ada penyakit apa ke, diagnosis kita dulu. Anda kata tak boleh, maka tak boleh lah. Sebarang-sebarang kadang-kadang keluar daripada viral macam-macam bentuk. Tidak, kita pun tak tahu. Lepas kena suntik tu terus pingsan, mati dan macam-macam. Kemudian datang viral, menggigil lah. Allah, tidak, kita pun tak tahu viral ni. Macam-macam kan. Sudah bisa, kita tak ada kepastian. Jangan kita percaya tuan. Dapat juga viral juga tentang di masjid di Al-Wajah, Pak Imam kenapa kena COVID. Allah Akbar. Betul kan? Betul kan? Itu betul tu. Betul tuan. Tak kira sebab COVID, tak kira. Allah Akbar tak kira. Dalam masjid nak kena juga. Tak tahu lah kalau kena kat luar kan. Ada tuan. Ada. Seperti tadi benar bukan palsu Jadi kita hati-hati tuan. Jaga-jaga, mudah-mudahan. Kita berdoa lah. Sekarang doa biasa 4. Tahu satu 5 kita tuan. Yang pertama, kalau kita keluar rumah bacalah doa, iaitu doa kita naik kenderaan tadi. Kemudian doa kita, doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Kemudian baca lagi doa Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Kemudian doa lagi Bismillahirrahmanirrahim, a'udzubika min syarri ma khalaq.
Satu lagi tambah lagi satu doa, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ini doa kita maka insyaallah tuan-tuan. Itulah usaha kita tuan-tuan. Kalau tak nampak makhluk halus, Allah datangkan makhluk paling halus tak nampak. Dulu datangkan nyamuk tu pun makhluk Allah. Sebab penyakit dengki, nyamuk saja. Allah bagi nyamuk saja, kita tak mampu. Allah berikan COVID-19, langsung tak nampak kecil, langsung tak nampak pun kita tidak mampu untuk melawat. Itu menunjukkan kita hamba yang lemah, hamba yang dhaif. Itulah menunjukkan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi, penganut agama Islam, orang Islam dilarang keras sama sekali daripada mengamalkan sihir. Sebab boleh mendatangkan iaitu hukumannya, iaitu andai kata ia mati tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan campak dia ke dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Kenapa diangkat mengingkari hukum-hukum Allah dan melawan hukum-hukum Allah? Allah suruh kita tinggal dekat dunia, duduk kat dunia ini, berbuat baik antara satu dengan lain. Bukan hantau sana, hantau sini. Berkomuniti, saling kasih menyayangi. Man la yarham la yurham. Dan hadis mengatakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan dikasih sayang. Maka kita jangan berkasih sayang. Tersayang orang, insya-Allah Allah sayang kita. Ada kata antara seorang Nabi, seorang tuan-tuan, tapi jaga-jaga, jangan sayang pula pada isteri orang pula, kacau. Ada tempat-tempatnya yang mana yang disuruh kita berkasih sayang antara seorang dengan seorang yang lain, mukmin dengan mukmin yang lain. Okay. Kerana dianggap mengingkari hukum Allah dan hukum alam dan boleh jatuh kepada kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan bahawa syirik tadi yang pertama, yang mempercayai 100% bahawa semuanya tadi adalah bukan maksud di sini kuasa Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, dia percaya Allah Taala, tapi di samping itu dia menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa dan boleh jatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita melakukan, mengamalkan, melaksanakan sehari ini, tuan-tuan. Tak kira lah sama ada orang tadi yang melakukan, menyuruh lakukan, membuat sihir tadi pun tergolong antara orang-orang yang termasuk antara dosa besar yang ketiga, tuan-tuan. Yang mana ia seolah-olah cuba menyaingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tujuh hebat kan? Sebenarnya apa yang terjadi, kalau berlaku pun, kalau terjadi pun, semuanya dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Allah tidak izin, maka tidak akan berlaku. Kita tak ada syaitan, iblis pun tak ada kuasa sebenarnya, tuan-tuan. Allah saja yang maha berkuasa. Allah saja. Nak minta pada Allah saja, minta yang lain. Iblis ke syaitan ke, dia minta Allah saja. Yang COVID-19, dia minta pada Allah Ta'ala saja. Siapa yang boleh nak baik? Siapa yang nak boleh pulihkan? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah yang turunkan, maka mudah-mudahan Allah ambil balik segala apa yang malapetaka yang telah diturunkan kepada kita, insyaAllah. Berdoa bersama-sama, insyaAllah, tuan. Itulah kita punya ikhtiar dan berusaha kita, tuan. Orang yang terkena sihir lazimnya, biasanya dikatakan sebelum itu tiba-tiba meningkat nafsu syahwatnya, seperti dia kerap ketagihan melakukan seks, di mana akhirnya mengakibatkan jiwa dan batinnya menjadi lemah dan mudah kerasukan. Itu akibatnya. Kalau nak tahu pun,
ciri-ciri orang yang kena sihir tadi. Ini juga lantaran dirinya terdedah kepada badan yang tidak suci, yakni andai kata tidak mandi wajib ataupun hadas, dan syaitan amat menyukai orang-orang yang demikian. Maksudnya orang yang dalam keadaan kotor tubuh badannya. Begitu juga orang yang kotor hatinya. Mudah syaitan, mudah iblis merasuk ataupun menggodanya, tuan-tuan. Bila hati telah hitam, maka cahaya Allah tidak akan masuk pada hati-hati yang gelap ataupun hati-hati yang melakukan dosa-dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'ilmu nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ilmu tadi cahaya, dan cahaya Allah tadi tidak akan masuk pada hati-hati mereka yang melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibarat andai kata kita melakukan satu dosa, maka satu titik hitam akan berada di dalam hati kita. Apabila banyak titik hitam berada dalam hati kita, ini ibarat bukan sebenarnya ibarat saja. Andai kata titik hitam penuh dalam hati kita, maka cahaya Allah, hidayah Allah, rahmat Allah jika akan masuk dalam hati-hati mereka. Allah, dari hati mesti bersih. Selalu saya sebutkan, hati kita mesti sentiasa bersih. Tak apa, tuan, buat kita tak apa, kita sabar. Fasabrun jamil. Bersabarlah, sabar itu dalam keadaan yang cantik. Inna Allah ma'as sabirin. Semuanya Allah berserta orang-orang yang sabar. InsyaAllah. Terdapat juga tanda-tanda kusam dan lesu pada wajahnya. Ini bagi mereka yang terkena sihir. Terdapat tanda-tanda kusam dan lesu pada wajahnya, terutamanya pada bibir dan mata putih. Itu kena lihat tanda-tanda orang yang kena sihir. Pak Imam tak nampak ini. Tak sihat kan? Pak Imam ada sihat tanyalah Pak Imam. Dia tahulah. Dia pun tukang buat. Dia tahulah orang yang kena sihir. Walau bagaimanapun, sihir boleh dielak dengan mengamalkan beberapa ayat suci Al-Quran seperti ayat kursi dan juga lain-lain. Pendindinglah ayat-ayat pendinding, tuan-tuan. Antara itu yang saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Boleh kita mengangkat ataupun ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sehingga akhir. Itu antara ayat-ayat dinding kepada kita di share, tuan-tuan. Bacalah 3 kul sebelum tidur. Ayat kursi dan sambungkan di muka kita sampai ke bawah kaki kita, insyaAllah. Dan tidur kita tadi biarlah berwuduk, insyaAllah, tuan-tuan. Tidur tadi, cara tidur Rasulullah, jangan tidur kita letang ataupun menyarap. Tidurlah mengiring ke kanan atau mengiring ke kiri. Kalau melentang, siap dia nampak kita, kan? Kalau mengiring, dia tak boleh nampak kita, tuan-tuan. Itulah cara tidur Rasulullah SAW. Dan juga jangan tidur menyarap. Bahaya, tuan-tuan, ditakuti pernafasan kita. Bahaya. Okay. Kedua-dua mazhab Sunni ataupun mazhab Sunni dan Syiah melarang penggunaan sihir. Syiah ni di mana? Saudara, Sunni ni sunnah kita, Sunni kita ada sunnah wal jamaah melarang penggunaan sihir. Dalam aliran Sufi, bagaimanapun terdapat konsep barakah yang merujuk kepada rahmat atau kuasa Tuhan yang diberikan kepada orang-orang alim. Jadi orang alim tadi ada keberkatannya, boleh mengubati orang-orang yang sakit. Itu kelebihan dia.
Orang-orang alim ada kelebihan dia, tuan-tuan. Okay. Juga masih terdapat orang Islam yang mengamalkan jin bagi tujuan yang baik, seperti dalam perubatan di Islam, dengan bantuan dari ayat Al-Quran dan juga doa-doa. Sebab Allah menjelaskan Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang bermaksud tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghambakan dirinya kepada aku. Jadi kita, Allah jadikan kita, dan juga jin pun ada punya masyarakatnya. Jin pun ada keluarga, tuan-tuan, ada anak binaannya, tuan-tuan. Syaitan pun dikatakan ada keluarga, ada anak binaannya. Siapa bini ni kita tak tahu. Allah itu Allah yang lebih tahu, tuan-tuan. Kisah Habil dan Qabil, tuan-tuan. Itulah asalnya manusia daripada Nabi Adam alaihi salam. Itu orang yang pertama sekali bersin, iaitu Nabi Adam alaihi salam, ketika roh tadi dicup sampai dimakan hidungnya. Hasyum, alhamdulillah. Itu yang kita amalkan. Bila roh bersin, kita sebut alhamdulillah. Bila bersin, alhamdulillah, kita menyebut alhamdulillah. Tadi dia menyebut dia hadiyullah. Itu asal bersin tadi, tuan-tuan. Kalau tahu itulah asalnya bersin, iaitu Nabi Adam alaihissalam, orang yang pertama bersin apabila roh tadi masuk sampai ke pangkal hidungnya, dari atas sampai ke bawah. Okey, insyaAllah. Mazhab Wahhabi bagaimanapun melihat segala penggunaan jin atau makhluk halus walaupun untuk tujuan baik sebagai syirik atau Wahhabi. Tapi ahli sunnah tengok keadaan. Andai kata tadi tidak melampaui ataupun tidak melampaui ataupun tidak mazhab Asy'ari tarifat kita ataupun syariat kita, maka dibolehkan, diharuskan, tuan-tuan. Sebaiknya kita berubat tadi dengan orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sahaja. Jangan pergi umur, jangan pergi action saja. Fatihah kemudian tak hamba dia punya bacaan ya Allah. Jadi carilah tempat yang sebenarnya ketika kita nak berubat, tuan-tuan. Kemudian kita lihat tentang sihir ataupun ilmu hitam yang diamalkan masyarakat Melayu. Jadi ada beberapa bahagian, tuan-tuan. Okey. Yang pertama, untuk melindungi diri pun sihir juga, iaitu ilmu kebal. Sihir tu dalam mengamalkan ilmu kebal. Dulu lah, sekarang tak ada. Ilmu kebal, yang kata ilmu kebal, tapi ada dia punya kelemahannya. Ada pantang larangnya. Yang kata kau kebal, kau kebal apa? Palang ke, keris ke apa? Tak mati kan? Kebal. Apa yang kebal tadi? Siapa yang melindungi tadi? Syaitan ataupun jin tadi? Bukan dia yang kebal. Tu kena faham. Maksudnya tadi dia telah bersama-sama dengan syaitan ataupun jin yang berada di dalam badannya tadi. Itu dikatakan ilmu kebal pun ada kelemahannya. Kita lihat cerita apa tu? Ada cerita kan? Ada kelemahannya. Itu untuk melindungi diri kita, dikatakan sihir. Kemudian untuk perubatan, melindungi diri daripada perubatan tadi, masuk di sini kemungkinanlah untuk apa tadi, kebal punya ataupun sesuatu tadi yang boleh melindungi di dirinya dari kebal saja, mungkin ada benda-benda yang lain. Itu dikatakan sihir untuk melindungi diri, tuan-tuan. Itu yang pertama. Kemudian sihir untuk mendapatkan kelebihan kesaktian. Di zaman dulu kesaktian, sakti-saktian pun dikira sihir, tuan-tuan. Kemudian sihir pengasih, sejenis ilmu hitam yang dapat membangkitkan rasa kasih seorang terhadap seseorang. Ini ada gangguan
ambil uang yang nikah tadi, panaskan, sanggup tu. Kalau kita takut, tak berani. Sanggup ada jual tuan pengasih. Dia pun dikira sihir. Maksud dalam bab sihir, kategori sihir. Kemudian perabot, dengki kat kawan, kedai apa, dia maju, dia tak maju, pokok dia hantarkan benda, tak nampak. Orang ramai tak nampak kedai, nampak kedai dia je. Kan? Dah syaitan iblis tadi dah tak nampak. Ada berlaku. Orang yang alim dia nampak dah ada benda kat atas tu. Kan? Dia nampak. Kita katakan perabot, buat dikira sihir. Kemudian gagah macam badak, kuat. Bukan dia yang kuat. Kan? Jin ataupun syaitan yang ada di dalam badan dia. Itu sihir juga. Dikira sihir ataupun ilmu hitam. Perangsang pun dikira sihir. Penderas, pukau pun dikira sihir. Pukau, nak cuci rumah, nak merompak kan, pukau. Senang sekarang pegang tangan dia pun, salam pun dah boleh terkena dah. Ikut dia cakap kan, tu pukau. Nak mencuri masuk rumah, pukau. Pun dikira sihir, antara sihir. Kemudian yang ketiga, mengawal memusnahkan musuh, iaitu dikatakan penunduk. Digunakan untuk menundukkan orang lain, seperti nasi tangkas untuk menundukkan suami, ataupun nasi kangkang. Itu dia saya sebutkan dulu. Penunduk, ilmu penunduk pun termasuk antara ilmu sihir. Jawabkan tak? Mainkan zaman dahulu. Sekarang tak ada lah. Zaman-zaman dahulu, tuan-tuan. Okay. Kemudian 7 jambi-jambi, orang kata 77. Bila kita lihat dalam nampak 77 jambi-jambi yang membuat orang sakit, hantau. 77 tu hantau kat orang. Juga menggunakan alatan lain seperti telur layang, telur yang telah dijambi, untuk menyakiti orang dan boleh membawa kepada maut, pun dikira sihir. 7 tadi. Macam telur tadi, kadang-kadang telur tadi dijambi, tuan-tuan. Itu antara sihir, tuan-tuan. Kemudian pelalau, sihir untuk mencerai-beraikan suami isteri. Pelalau pun boleh dibuat untuk apa? Sakiti, ataupun untuk apa? Orang tadi menyerang, tak nampak perniagaan saudara dia tadi. Ilmu pelalau, ataupun ilmu pelalau ini mencerai-beraikan suami isteri, tuan-tuan. Ini zaman dahulu, tuan-tuan. Termasuk antara sihir, pelalai, kemudian cucel, iaitu jambi yang boleh menundukkan musuh atau yang dapat mengubah luka. Itu antara sihir-sihir zaman dahulu, tuan. Kemudian yang keempat, meramal masa hadapan, pun dia kira sihir. Dulu ingat, kalau India tadi ada burung dia, zaman dulu saya ingat lagi, tahun 70-an kan, tuan-tuan kan, 80-an, nak ramalkan apa dia punya apa masa hadapan. Nak tengok, ambil tangan dia tengok, saya tidak, Allahualam, pun dikira sihir, tuan-tuan. Kemudian alimun, itu antara sihir, tuan-tuan. Ada 5 kategori sihir tadi, tuan-tuan. Okay. Kemudian sihir yang diamalkan boleh dikelaskan menurut beberapa kelompok. Antaranya saka, sihir juga. Menggunakan jin atau syaitan ataupun khadam, seperti toyol, datuk, suruhan, roh yang orang mati, dan lain-lain. Saka. Saka pun ini dia mewarisi sebenarnya. Dia tak mati, tuan saka ni.
dia mewarisi antara generasi ke generasi. Bila tak ada tua dia, dia kacau orang. Ada satu daripada jin atau syaitan. Kemudian aziman pun termasuk antara sihir. Seterusnya menggunakan mentera ataupun jampi serapah, iaitu dengan ayat-ayat yang tertentu pun dikira sihir. Ini antara sihir-sihir yang berlaku zaman-zaman dahulu. Bukan zaman dahulu, sekarang pun ada Nabi yang kata Kemudian bagi mereka yang merawat sihir, kebiasaannya melalui beberapa kaedah ataupun cara. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu yang baik. Tak payah lupa-lupa, tak payah jumpa apa, bomo tu action saja. Baca bismillah, Fatihah, kemudian tambah apa punya apa, jampi serapahannya. Kemudian menggunakan kuasa dalaman ataupun tenaga batin. Bagi mereka yang membuati sihir tadi Dan seterusnya menggunakan bantuan makhluk halus tadi pun ada yang menggunakan perubatan menggunakan makhluk halus. Macam pembedahan. Apa kata bedah batin Bedah batin bedah batin dapat pula batu karang. Allah. Kita pun tak tahu mana tanpa batu tadi Ada pun berlaku ke antara sihir-sihir zaman-zaman dahulu Okey. Kemudian pengamal perubatan Melayu yang merawat masa sihir boleh digolongkan kepada beberapa bahagian, antaranya yang merawat iaitu pawang, bomo, dukun, kan, orang-orang alim melalui penggunaan ayat-ayat Al-Quran. Jadi andai kata kita sakit disihir, maka itu berubatlah dengan perubatan Islam. Dan nak pergi pawang, jangan pergi dukun, jangan pergi bomo. Mula-mula je. Kemudian tak apa jadi serapannya Allah. Itu aja. Dia kalah dengan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya. Sebab daripada jin dan ke syaitan. Tadi dia kalah. Fakhruj fa'innaka rajim. Maka pulalah kau, sesungguhnya kau telah direjam. Inna Allah sibukti, sesungguhnya Allah akan mengagalkan. Itu antara ayat-ayat Al-Quran. Saya tak pada sana, Imam Pandailah dia tahu bagaimana menghormati orang-orang yang disihir. Itu antara sihir-sihir yang ada, yang berlaku pada zaman dulu. Hatta sekarang pun masih ada lagi perbuatan pengamal sihir itu. Ada lagi, maka jauhkanlah. Jangan ada tuan, sebab sihir tadi tergolong antara dosa besar. Yang ketiga, andai kata tak sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala bila mati, maka Allah akan campak kita di dalam neraka yang kejahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa na'udzubillah min dzalik. InsyaAllah sekali lagi tuan, InsyaAllah habis tentang tajuk sihir ini. Apakah kategori sihir, ciri-ciri sihir, yang kata sihir tadi. Kemudian apakah kategori yang telah saya lepaskan tadi? Sebenarnya banyak tuan. Kategori tadi ada 4 ataupun 5 kategori. Ada 5, 6, ada 8 kategori sihir tuan. Bukan sikit banyak. Semuanya tadi merupakan, andai kata kita laksanakan tadi, kita melakukan sihir tadi, maka kita melakukan antara dosa-dosa besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah kita habis tentang sihir. Tuan ada soalan? Haji ada soalan? Tak ada, insyaAllah ya. Tadi kita masuk sedikit tentang dosa besar yang tepat, yakni tarakus solat, meninggalkan solat. Pada muka surat 29, pada muka surat 19. Firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam,
surah yang ke-19 ayat 59 hingga 60. Bismillahirrahmanirrahim. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. Ini tentang dosa besar yang keempat, yakni meninggalkan solat yang pertama, asyirku bila menyekutukan Allah Ta'ala. Yang kedua, yakni membunuh manusia. Yang ketiga, iaitu sihir. Yang keempat, meninggalkan solat. Maka meninggalkan solat ini adalah dosa besar kategori keempat, kedudukan, tuan-tuan. Yang bermaksud kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat dan menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab, yakni dalam neraka, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Yakni bagi mereka yang mencuaikan solat, maksud di sini bukan tak solat tapi dia cuai, apatah lagi andai kata dia meninggal terus solat. Allah kan? Tak pernah solat seumur hidupnya. Allah. Adakah dia dapat dakwah? Adakah tak sampai dakwah pada dia? Pembohong. Padahal Allah dah sampaikan, Rasulullah SAW dah sampaikan. Dia kata dakwah kepada Allah, tak ada seruan, tak dapat seruan, aku duduk di nun gunung. Bohong. Sebab Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidak aku mengazabkan kamu sehingga aku datangkan kepada kamu rasul. Jadi tak ada alasan-alasan, tak ada. Semuanya telah sempurna Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Okay, insyaAllah kita masuk. Cukupkan insyaAllah. Dalam suatu insyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu yang akan datang. Apa yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang buruk terdapat kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf pada pembukaan yang pertama ini slow sedikit, enjin bau panas. Tuan-tuan dah tua dah. 5 series tahun ini 51. Doakanlah insyaAllah panjangkan umur. InsyaAllah kita dapat bersama-sama untuk kita berbicara, sampaikan sehingga habislah kitab ini insyaAllah, tuan-tuan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'al lana imanan wa rahmah. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يمرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.